Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan tabligh fadilat keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-82. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Fa'ajiba laha Abu Sa'id. Faqala: أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجات في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله Rawahu Muslim bab bayan ma a'addallahu ta'ala bil mujahid. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Sa'id, ketahuilah bahawa sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhannya dan redha dengan Islam sebagai agamanya dan redha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka wajiblah syurga untuknya. Perkara-perkara itu sangat menarik perhatian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, ulangkan perkara itu kepada saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu perkara lagi. Dengan sebab perkara itu seseorang hamba akan diangkat. Diangkat sehingga 100 darjat di dalam syurga. Jarak di antara setiap 2 darjat ialah jarak di antara bumi dengan langit. Abu Sa'id berkata, apakah itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, fadilat keluar ke jalan Allah, berjihad berjalan Allah. Hadis ke-82 ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ada 1100 lebih diriwayatkan. Abu Sa'id Al-Khudri ini dia ni geng kanak-kanak di sisi Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia syahid pada peperangan Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Dalam hadis ini dia Abu Sa'id ni dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ni jenis orang yang dia teruja dengan Islam, nak tahu. Jadi satu hari Nabi dia ajar Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, dia kata, kamu nak tahu tak, dia kata, ada beberapa perkara. Nabi nak ajar kepada Abu Sa'id sifat redha manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 jenis redha. Yang pertama kata Nabi, man radiya billahi rabba. Pertama, redha Allah itu sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi, wabil islami dina, redha pula Islam itu jadi agama. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya. Dan yang ketiga, redha Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Redha ni maksudnya kita ikhlas, kita menyerah, kita menerima, mengizinkan seadanya. Maksudnya dengan apa-apa yang Allah tentukan tu kita, itulah yang terbaik, kan? Redha dengan apa yang Allah tentukan. Jadi dalam kitab agama ni ada 3 redha tu. Redha Allah, redha Islam dan juga redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada sifat redha 3 ini pada diri dia, wajabat lahul jannah, maka telah wajib ke atas dia tu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita redha kita ada Tuhan. Orang kafir dia tak ada Tuhan Allah, dia ada banyak Tuhan. Kita redha kita satu je Tuhan. Kemudian kita ni jadikan agamanya agama Islam juga, kita redha, syukur pada Allah. Dan juga kita redha kita ada seorang nabi, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajabat lahul jannah, maka wajib bagi kita untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajiba lahu Abu Sa'id. Maka pada ketika itu Abu Sa'id ni takjub, dia rasa,
Oh, dengan redha-Nya boleh dapat syurga. Kata Abu Sa'id, "A'idha alayya ya Rasulullah." Kata, "Wahai Rasul, ulang balik, ulang balik." Semula, dia kata. Semula, dia kata. Ulang balik kan. Semula, dia kata kan. Kemudian kata Nabi, kemudian fa'al. Nabi SAW ulang balik kepada Abu Sa'id. 3 jenis redha tu. Kemudian Nabi, bila dia tengok Abu Sa'id ni teruja sangat dengan sifat redha tu, Nabi dia ajar lagi kepada Abu Sa'id. Dia kata, summa qala wa ukhra. Dia kata, ada lagi Abu Sa'id. Dia kata, wa ukhra, ada lagi. Dia kata, yarfa'u bihal abdu mi'ata darajatin fil jannah. Kata Nabi SAW, seorang hamba tu nanti bila dah masuk syurga, dengan redha masuk syurga. Bila masuk syurga tu, kata Nabi, yarfa'u bihal abdu mi'ata darajah. Dalam syurga nanti, Allah SWT akan angkat seorang hamba tu sebanyak 100 darjat. Dia kata. Kemudian kata Nabi, ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Yang mana di antara satu darjat dengan satu darjat itu jauh dia di antara langit dan bumi. Dapat 100 darjat, di antara satu-satu darjat tu jauhnya di antara langit dengan bumi. Kata. Kemudian Abu Sa'id dia lagi teruja. Dia kata, "Wah ya Rasulullah." Apa dia? Wahai Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Berjihadu fi sabilillah. Nabi kata, berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah. Jihad keluar pada jalan Allah ni untuk berperang. Itu kelebihan-kelebihan yang diberikan. Okey, apa yang kita belajar pada hadis ni? Hadis ni kita belajar satu, redha tu ada tiga jenis untuk dapat syurga Allah. Redhakan Allah, redhakan Islam dan redhakan Muhammad, maka dapat syurga Allah. Itu yang pertama. Kemudian bila dah masuk syurga, apa perlu kita kejar lagi? Kita dapatkan darjat. Kita ni tuan-tuan, bila kita masuk syurga ni macam satu tempat yang tempat tu sangat besar. Maka bila tempat tu sangat besar, dia ada level-level darjat-darjat dia. Kan? Ada pangkat-pangkat dia lah. Kita ni rumah banglo ke, rumah teres ke kan, ataupun rumah kampung ke. Dia ada level-level darjat dia. Maka bila kita masuk syurga tu, kita perlu rebut peluang untuk ambil darjat paling tinggi ke syurga Firdaus Allah, yang paling tinggi sekali. Maka di situ ada ruang dan peluang untuk kita upkan level kita tu, naikkan darjat. Maka dengan apa? Nabi ajar dengan berjihad fisabilillah. Dapatkan kelebihan 100 darjat itu apabila kita keluar berjihad pada jalan Allah. Jadi banyak ada hadis-hadis kita baca tentang jihad ni, moga-moga dia memberikan inspirasi, semangat kepada kita. Jika ada ruang dan peluang berjihad, insya-Allah kita pakat-pakat pergi berjihad belaka, insya-Allah. InsyaAllah kita fahami hadis ini, amal dan sampai-sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa na'am.